Keadaan Sri Perdana didapati tidak sesuai untuk didiami karena mengalami kebocoran di beberapa bahagian bangunan sebelum diubah sesuai dan dibaiki oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bekas Ketua Setiausaha Sulit Perdana Menteri ke-8 Datuk Dr. Marzuki Mohamad berkata, masalah utama Sri Perdana ialah kebocoran di beberapa bahagian bangunan yang menyebabkan bumbung, siling, dinding dan lantainya rosak. Katanya peralatan dapur juga tidak boleh digunakan di samping masalah pendawaian yang usang dan perlu diganti baru. Saya terbabit secara langsung dalam mengurus proses pengubahsuaian dan pembaikan Sri Perdana pada ketika itu atas kapasiti sebagai Ketua Setiausaha Sulit. Selain itu, keadaan Sri Perdana yang pernah diubahsuai sebelum ini menyebabkan keadaannya yang asal berubah, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kenyataan itu dipercayai dibuat susulan ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ceramah Arus Merah Kuning mendakwa Muhyiddin tidak mengutamakan rakyat ketika menjadi Perdana Menteri, sebaliknya sibuk baik pulih Sri Perdana. Perdana Menteri berkata kos baik pulih kediaman Perdana Menteri yang sama seperti istana itu membabitkan kos sebanyak Rm38 juta dan dibuat ketika itu ramai yang tengah susah. Marzuki berkata selain itu terdapat kelemahan dalam sistem inventory yang menyebabkan pegawai tidak dapat memastikan sama ada perabot di Sri Perdana milik kerajaan atau milik pribadi Perdana Menteri ke-6, yaitu Datuk Seri Najib Razak. Katanya beliau menerima permohonan daripada Najib untuk mengeluarkan sebahagian besar daripada perabot di Sri Perdana yang dikatakan milik pribadi beliau. Ini termasuk lampu dan chandelier di Sri Perdana. Perkara ini menjadi pertikaian sejak sekian lama, tetapi dapat diselesaikan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri JPM pada ketika itu, katanya. Dengan keadaan ini, Sri Perdana yang sepatutnya menjadi kediaman resmi Perdana Menteri didapati tidak sesuai untuk didiami. Saya diberitahu Dr. Mahathir Mohamad pun tak pernah tinggal di situ. Ia seolah bangunan terbiar. Dari luar nampak cantik, tapi di dalamnya tak boleh diduduki, katanya. Sehubungan itu, katanya, kerja pembaikan dan pengubahsuaian terpaksa dilaksanakan untuk membolehkan ia diduduki dan mengembalikan Sri Perdana kepada keadaannya yang asal. Katanya bangunan kalau tidak dibaiki dan diduduki serta dibiarkan rosak begitu saja, lama-kelamaan kerusakannya akan menjadi lebih teruk dan kosnya akan lebih meningkat. Saya ingat lagi Tan Sri Muhyiddin pernah berpesan kepada Ketua Setiausaha Negara dan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan JPM mengenai dua perkara, yaitu perlu ada inventory lengkap semua harta kerajaan di Sri Perdana supaya tidak ada mana-mana Perdana Menteri yang boleh mengambil perabot atau hiasan selepas bersarah kecuali barangan milik pribadi. Yang kedua, perlu ada satu akta mengenai Sri Perdana sebagai bangunan warisan yang tidak boleh diubah sesuka hati, katanya. Beliau berkata selepas dibaiki dan dikembalikan kepada keadaannya yang asal, Sri Perdana boleh didiami dan digunakan untuk pelbagai acara rasmi. Katanya Perdana Menteri ke-10 juga banyak mengadakan majelis rasmi dan acara kerajaan di Sri Perdana. Saya harap dua perkara yang dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin mengenai Sri Perdana dapat juga dilaksanakan oleh kerajaan. Proses pengubahsuaian dan pembaikan Sri Perdana masih belum siap ketika Tan Sri Muhyiddin meletak jawatan pada Agustus 2021, katanya.